Jadi insyaAllah untuk malam ni sebenarnya saya nak berkongsi dengan tuan-tuan perempuan semua, khususnya kepada ibu bapa yang ada anak-anak yang ingin melanjutkan pelajaran dalam bidang undang-undang. Okay, jadi apa sebenarnya yang dia perlu tahu? Okay? Jadi siapa yang dah join tu, saya mohonlah tolong tekan button share, kongsikan rancangan live ni kepada rakan-rakan yang lain, tarik seramai mana yang boleh untuk sama-sama dengan kita pada malam ni. Okay? Dan seperti biasa, siapa yang dah join tu, saya mohonlah tuan-tuan perempuan untuk kenalkan diri, masukkanlah di ruangan komen, bagi salam ke dan sebagainya untuk saya tahulah yang sebenarnya anda ada bersama-sama dengan saya. Okay, saya nampak lebih kurang 8 orang yang dah bersama-sama kita pada malam ni. Nama Tuan Fauzi Wahab. Tuan Fauzi Wahab dah muncul dah dekat ruangan komen tu. Waalaikumsalam Tuan Fauzi. Terima kasih banyak-banyak kerana join kita pada malam ni. Tuan Fauzi, tolong tekan button share Tuan Fauzi. Kita kongsikan kepada rakan-rakan yang lain. Tarik lagi ramai-ramai supaya mereka juga boleh bersama-sama dengan kita lah pada malam ni, insyaAllah. Okey. Macam mana dengan sambutan Raya Haji baru-baru ni? Saya percaya ramai yang mungkin ada yang balik kampung, ada yang mungkin pergi bercuti, ada juga yang kata apa sempat bawa family jalan-jalan. Macam saya beraya ke KL aja. Saya beraya ke KL, kebetulan mak mentua saya pun ada di Bandar Tun Sri On, dekat je. Dekat Bandar Tun Sri On, pejabat saya tu, mak mentua saya dekat pejabat saya je. Jadi kita tak balik ke Johor lah. Kampung saya di Johor Bahru. Tapi tahun ni saya bergaya di Ceras saja di BTHO, sebab adik-beradik belah keluarga mentua saya ramai yang balik, jadi kami buat keputusan untuk bergaya di Ceras sajalah. Dia pun baru je bulan lepas saya balik ke Johor, dan alhamdulillah dalam kemeriahan menyambut Idul Adha tu sempatlah juga kita menjalankan ibadah korban. Tahun ni korban berbeza sikit lah, sebab kita tak buat di masjid ataupun di surau. Kita cuma menyertai ibadah korban tu di pusat sembelihan lah. Kita dah kumpulkan adik-beradik, beli seekor lembu, ada 7 bahagian dan saya ambil 1 bahagian, dan kita buat di pusat sembelihan. Tahu-tahu daging tu dah ready dah. Kita ambil dekat pusat sembelihan tu dah siap packing dah. Mana yang kita minta buat 2 kilo tu kan, semua dah ready, tinggal ambil dan kita tinggal edah-edahkan saja. Alhamdulillah mudahlah sekarang ni. Jadi ialah kita risau sebabkan tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan ni, jadi kita tak boleh nak buat ibadah korban macam biasa. Jadi kita mengambil pendekatan yang agak praktikal dan lebih mudah lah dengan menjalankan ibadah korban tu hanya di pusat sembelihan, dan tahu-tahu benda tu dah siap, kita tinggal edahkan saja. Okey. Nampak Faiza kat situ, sempat dapat bawa customer viewing. Oh ya ke? Hebat Faiza ni. Dah hujung-hujung ni sempat lagi. Alhamdulillah, terima kasih join kita pada malam ni. Hafiz mana ada? Selamat Raya bosku. Okey, Waalaikumsalam. MU ranking top 5. Sempat lagi okey. Itulah MU nombor 3 pula kan. Nak buat macam mana kan. Tapi ada tim tu, tim sejarah lah orang kata. 30 tahun tak pernah menang kan. Tak apalah, kita bagi chance lah dia pegang piala tahun ni. Tahun depan belum tentu lagi so tak apalah, tahun ni tahun diorang lah kan. Tahun ni tahun diorang. Kita bagilah chance dia menang Okay, malam ni sebenarnya saya tak berkesorangan. Saya ada tetamu khas, tetamu undangan bersama-sama saya pada malam ni. Saya nak kenalkan dia sekejap lagi. Ambil masa sikit. Nak minta tuan-tuan perempuan tolong sharekan dulu. Sharekan dulu, tarik seramai mana yang boleh. Rakan-rakan yang lain untuk join kita bersama. Baru tak sampai 10 orang yang saya tengok. Ada 8 orang, 9 orang je yang join kita pada malam ni. Tak ramai lagi. Jadi kalau boleh tarik lagi seramai mana yang boleh. Topik malam ni sebenarnya penting. Walaupun tak ada kena-mengena dengan topik hartanah yang saya ingin kongsikan, tapi sebenarnya saya ingin memberi sedikit pendedahan pendedahan kepada anak-anak bakal-bakal mahasiswa yang mungkin berminat nak mendalami ataupun menceburi bidang kepeguaman dan ingin mengambil subjek undang-undang, nak buat degree LLB, Legal Lactam Bacterial kan, nak buat LLB di peringkat universiti nanti. Jadi mungkin inilah slot yang saya cuba ingin kongsikan kepada anda. Apa yang anda boleh expect sebagai pelajar jurusan undang-undang ni. Orang kata nak ambil undang-undang ni susah.
Tak calang-calang orang boleh ambil undang-undang, ya ke? Ya ke? Saya tak rasa susah pun sebenarnya ambil jurusan undang-undang ni bukanlah satu perkara yang orang kata Superman ni je yang boleh buat, semua orang boleh, tak ada masalah pun sebenarnya nak ambil jurusan undang-undang ni. Cuma pengkhususan dalam bidang undang-undang ni, okey, anak-anak perlu faham bila kita nak ambil jurusan undang-undang, dekat level SPM tu, katalah kalau anak-anak sekarang ni berada di tingkatan 5 kan. Okey, masa nak ambil anak saya sekarang ni tengah dalam tingkatan 5, insya-Allah tahun depan lah dia akan ambil SPM sebab tahun ni punya SPM ditangguhkan ke tahun depan kan. Jadi awal-awal tu dia pun sama juga dalam dilema kan, dia tengok mak ayah dia, isteri saya juga seorang peguam, saya pun seorang peguam, jadi dua-dua cuma isteri saya dalam bidang kepeguaman yang berbeza sebab dia attach dengan government lah kan. Jadi saya ni di bidang kepeguaman yang kata apa, buka firm sendiri. Jadi itu apa yang membuatkan anak saya tertanya-tanya, kenapa mami dengan daddy dua-dua jadi lawyer kan? Apa yang best sangat jadi lawyer ni kan? Okay. So untuk malam ni insyaAllah kita akan kongsikan lah pada tuan-tuan puan sebenarnya perjalanan nak menjadi seorang mahasiswa dalam jurusan undang-undang tu, adakah jurusan undang ni satu jurusan yang susah? Ada sahabat-sahabat REA kita yang mungkin dah mengikuti kursus di InSpan kan, duk cerita paper law ni paling pening nak jawab kan, susah nak jawab, nak kena hafal akta lah apalah. So bila saya dengar tu saya gelak je, cakap oh ya ke susah, saya tak rasa susah pun benda tu kan. Mungkin sebab kita dah kata apa, agak kertu lah kan. Saya dah lebih kurang 18 tahun dah praktis dalam bidang undang-undang ni sebagai seorang peguam. Saya graduate daripada Universiti Islam Antarabangsa UIA di Gombak pada tahun 2001. So masa tu kami di Gombak tu merupakan batch yang ketiga kalau tak silap saya. Batch yang ketiga berada di Gombak. So convocation yang mula-mula dibuat tu batch yang atas-atas saya lah, ada 2 batch atas saya yang buat convocation pertama kali di UIA Gombak tu. Jadi kami merupakan batch yang ketiga. Dan pada masa tu sebenarnya bagi saya lah belajar dalam bidang ataupun dalam jurusan undang-undang ni merupakan satu bidang yang tidaklah begitu sukar untuk kita lepas. Okay. Cuma untuk menjadi pelajar jurusan undang-undang ni kita perlu banyak suka minat membaca lah. Senang cerita minat membaca. Yang kata duk kena hafal akta ke apa tu semua mengarut je, sebab masa belajar undang-undang sebenarnya bila exam kita dibenarkan untuk bawa akta tu masuk ke Dewan Perpisahan. So kita boleh rujuk sebenarnya. Kita boleh rujuk akta tu dan kita boleh tengok. Katalah subjek land law katakan land law. So kita boleh bawa masuk National Land Code tu. Kita boleh tengok National Land Code tu. Jadi akta tu tak adalah kita nak kena hafal betul-betul bahal akta tu kan. Mengarut lah kalau nak hafal semua section yang ada dalam akta tu kan. So contoh macam National Land Code tu kita boleh bawa untuk subjek land law punya exam kan. Kalau kita buat Federal Constitution punya exam, Federal Constitution punya exam pun untuk perlembagaan persekutuan kita boleh bawa. Perlembagaan tu kita boleh bawa masuk. So kita boleh tengok lah apa yang ada dalam tu. Jadi cara macam mana nak menjawab soalan apa semua tu lebih kepada skill kita menggoreng lah kan. Skill menggoreng tu yang penting kan. So dari segi nak menghafal apa semua tu memang benda tu tak timbul pun agak mustahil kita nak hafal tebal-tebal section 262 section berapa semua tu, takkanlah nak hafal semua tu kan. Jadi perjalanan sebagai seorang pelajar undang-undang tu saya tak nak kongsikan. Mungkin zaman saya dekat 20 tahun yang lepas tu berbeza dengan zaman sekarang. Sebab tu saya jemput tetamu undangan saya pada malam ni yang lebih relevan lah, lebih relevan dengan masa sekarang ni. Okey, dah ready ke belum? Saya nak tanya. Okey, Syira boleh on mic tu? Boleh on mic? Okey, kita nak jemput. Okey, kejap saya panggil Syira datang bersama-sama dengan saya. Inilah dia, orangnya cantik. Comel aja, kecil je orangnya kan. Nama dia Syahira Husna. Okey, Syahira Husna ni merupakan saya punya attachment student, yang sekarang ni tengah menjalani latihan amali lah. Latihan amali di firma saya Tuan Salihan Isaac sejak awal bulan itu
awal bulan Pertengahan bulan Julai kan? Julai. Pertengahan bulan Julai. Saya pun dah lupa. Pertengahan bulan Julai. Okay? Jadi Syaira ni lebih mesra kita panggil dia sebagai Syira lah kan. Jadi selamat datang pada Syira. Okay, saya ucapkan ribuan terima kasih lah kerana sudi bersama-sama saya walaupun jenuh nak kena orang kata apa get ready untuk malam ni, practice lah macam-macam lah Syira dah buat kan. Jadi saya dah bagi semangat. Saya dah beritahu dengan Syira jangan risau insyaAllah malam ni kita sembang santai-santai je kan. Tak adalah benda-benda yang bombastik saya nak tanya soalan-soalan pelik-pelik ke apa kan. So jangan risau lah insyaAllah. So perbincangan kita, topik perbincangan kita lebih berkisar tentang pengalaman Syira sendiri sebagai pelajar jurusan undang-undang di Universiti Melaya. Okay, Syira ni daripada UM. So kalau ada kawan-kawan kita daripada UM, boleh orang kata apa mengimbau kembali kenangan lah kan bersama Syira pada malam ni insyaAllah. Okay. So macam mana Syira? Okay? Sihat? Okay, sihat Alhamdulillah. Okay. So kalau tak keberatan bolehlah Syira bertaaruf sikit. Terangkanlah tentang diri apa ni Syira, okay, daripada asal daripada mana, daripada latar belakang keluarga dan sebagainya. Okay, silakan Syira. Okay, Assalamualaikum semua. Nama saya Syahira Husna binti Suhaimi. Saya berumur 23 tahun. Saya berasal dari Ceras Selangor, orang-orang sini je. Okay, sekarang ni saya pelajar tahun 3 Fakulti Undang-Undang Universiti Malaya dan kini saya sedang menjalani attachment atau internship lah dekat firma Salina Isaac. Okay, macam mana? Daripada 13 Julai hingga 21 Ogos hari. Lebih kurang 6 minggu je lah kan. 6 minggu je attachment, tak lama. 6 minggu je kena bully dengan saya kan. So macam mana perjalanan sebagai seorang orang kata apa attachment student di firma Tuan Salih and Isaac tu, apa yang Syira dapat daripada lebih kurang dalam 3 minggu lebih lah bersama-sama dengan kami Cuba mungkin Syira boleh ceritakan pengalaman Syira tu. Okay, firma Salih and Isaac ni memang fokuskan kepada bidang conveyancing. Jadi sejujurnya saya memang kalau ikutkan tak ada knowledge lagi, bukanlah tak ada knowledge tapi kurang knowledge dari segi conveyancing ni sebab subjek conveyancing ni saya belum ambil lagi dan paper conveyancing ni akan saya ambil masa final year nanti. Jadi saya rasa bila saya join attachment di firma Salih and Isaac ni saya rasa saya sangat bertuah lah sebab saya dapat pendedahan ni lebih awal sebelum saya ambil subjek conveyancing ni masa final year nanti. Okay. Cubanya bukanlah saya belajar dari segi teori semata-mata kan. Saya dapatlah buat amali juga apabila saya buat attachment ni. Okay, jadi sepanjang 3 minggu saya buat attachment di firma Salih and Isaac ni, saya dapat belajar macam mana proses SMP dan kes-kes yang firma Salih and Isaac handle mostly kes yang berkaitan dengan subsil. Jadi saya dapatlah belajar macam mana proses preparation SMP untuk kes-kes subsil ni from A to Z. Okay, and then saya juga daripada saya sebelum ni saya tak tahu apa benda CKHT RPGT tu, sekarang saya dah tahu dah apa benda CKHT RPGT tu. And then saya juga dapat tahu apa benda tu duty stamp tu. Kalau sebelum ni saya macam duty stamp apa benda tu kan, tak pernah dengar. Ingatkan beli stamp dekat pejabat pos macam tu lah macam itu. Bila saya lakukan attachment saya dekat sini baru saya tahu duty stamp ni macam ni kan. Pembeli yang kena tanggung untuk duty stamp tu. Jadi saya dapat belajar lah benda-benda yang berkaitan dengan preparation SMP ni. Selain daripada tu saya dapat belajar juga macam mana nak drafting dan lawyer-lawyer yang berada di firma Salih and Isaac sangat membantu. Sangat bantu. Akak-akak ni tengah tengok awak ni, esok mesti diorang belanja awak makan aiskrim ni. Harapnya begitu. Okay, so sambung cerita. Dan apa yang saya tahu, Cik Isaac pun selalu orang kata apa, share knowledge tentang hartanah. Jadi secara tak langsung dengan seminar yang Cik Isaac buat dekat hartanah dan anda ni, saya pun secara tak langsung saya dapat tahu juga pasal hal-hal hartanah ni. Macam mana nak jadi ejen property apa semua ni. Jadi even benda tu bukannya benda yang saya belajar tapi
saya dapat additional knowledge tentang hal-hal hartanah ni, ejen property dan sebagainya ni. Okay, alright. So tu introduction lah untuk malam ni kan. So mungkin anda yang sedang menonton video ni rasa teruja lah kan. Okay, so sebelum kita melangkah dengan lebih jauh lagi, tadi tu dah puji saya tu, esok saya belanja awak aiskrim. Okay, untuk kata apa, soalan yang saya ingin ajukan pada Syira apa ni dari segi tadi Syira ada cerita latar belakang apa semua kan. Okay, jadi apa yang sebenarnya membuatkan Syira berminat untuk menjadi seorang mahasiswa dalam bidang undang-undang ni? Adakah kerana Syira ni memang apa ni meminati bidang undang-undang tu sejak daripada bangku sekolah lagi ke, ataupun Syira kena paksa dengan mak ayah ke, ataupun ialah apa-apa alasan sekalipun? Okay, apa yang membuatkan Syira rasa nak belajar dan memilih bidang undang-undang dekat Universiti Malaya? Okay, pertama sekali memang minat saya sejak dari bangku sekolah lagi nak sambung law. Dan memang cita-cita saya sejak dari kecil selain nak jadi seorang pendidik, saya nak jadi peguam. Itu antara dua option lah masa sekolah dulu. Tapi itu masa form berapa tu? Bila cita-cita ni sekolah rendah mungkin cita lain kan. Sekolah rendah biasa kalau sekolah ni tanya nak jadi apa? Jadi polis, jadi betul apa, cikgu kan. So bila start terdetik rasa nak jadi peguam? Bila start terdetik nak jadi peguam masa form 5. Saya masa form 4 dengan form 5 saya berada dalam aliran sains. Tapi saya rasa macam saya tak boleh, saya tak yakin yang saya boleh go dengan sains. Lagipun saya bukannya nak jadi seorang doktor, dan saya lebih minat kepada bidang-bidang yang macam mengajar, yang bidang-bidang yang melibatkan bidang-bidang sosial. Macam kita membantu orang, ya, saya lebih ke arah tu. Dan menjadi seorang peguam ni, bila kita jadi seorang peguam ni kan kita akan assist orang tentang jika seseorang itu mahukan pertolongan kita untuk selesaikan masalah dengan melalui cara penyelesaian undang-undang. Jadi saya rasa saya lebih ke arah tu. Maksudnya bidang-bidang yang melibatkan membantu orang. Okay, itu yang pertama sekali. And then second, saya memilih jurusan undang-undang ni. Salah satu saya nak improve diri saya dari segi communication skill, saya punya knowledge, dan saya nak latih diri saya macam mana untuk berfikiran dengan lebih kritis, terutama dalam menyelesaikan apa-apa isu lah yang ada di sekeliling kita. Dan undang-undang ni sebenarnya bukanlah semata-mata kita tahu macam peraturan sekolah, macam semata-mata rules, regulation, bukannya semata-mata peraturan sekolah macam tu. Okay, itu contohnya lah. Tapi sebenarnya undang-undang ni lebih luas. Okay, undang-undang ni sebenarnya dia melibatkan perkara-perkara yang berkaitan dengan hak kita, okay, hak penjual, pembeli contohnya dalam bidang hartanah, okay. And then keadilan, konsep-konsep keadilan ni kita perlu tahu bila kita belajar undang-undang ni. And then selain itu juga, bila kita ada knowledge dalam undang-undang ni, secara tak langsung kita boleh apply knowledge kita ni, apply law yang kita tahu ni dalam setiap masalah yang berlaku di sekeliling kita. Kita dapat bantu orang lain juga secara tak langsung. Okay, bagus kupasan dan orang kata apa, niat yang murni daripada Syira tu. So orang kata give back to society lah. Give back to society. So maknanya dari segi apa ni, sumbangan kita kepada masyarakat tu, yang banyak sebenarnya yang kita boleh bantu kan, dengan knowledge yang kita ada, dengan apa yang kita apa ni pelajari, yang terutamanya dengan pengalaman yang kita dah apa ni timba sejak sekian lama. InsyaAllah kita boleh menyumbang balik kepada masyarakat dengan cara kita ialah kata apa, memberi pendedahan tu lebih kepada mereka lah kan. Okay, jadi macam family Syira sendiri, adakah macam ayah dengan mak kan, dia mempengaruhi tak Syira dalam apa bidang yang Syira nak ambil ni? Sebab saya percaya ramai di kalangan kata apa, anak-anak, saya panggil anak-anak lah, awak panggil adik-adik lah kan, di kalangan adik-adik awak sekarang ni yang tengah tengok, mungkin lah tengah tengok live ni, mereka merasakan bahawa bila mereka nak ambil satu bidang tu, dia lebih kepada mak ayah suruh berbanding dengan dia sendiri nak buat kan. So macam Syira sendiri, Syira rasa macam mana? Adakah pengaruh daripada parents tu yang menyebabkan Syira memilih
bidang undang-undang ni ataupun memang datang daripada diri Syira sendiri? Oh, saya tak ada siapa yang pengaruh saya untuk memilih jurusan undang-undang ni. Memang datang daripada minat saya sendiri. Memang saya bercita-cita nak jadi seorang lawyer suatu hari nanti. Tapi saya bersyukur sebab parents saya, family saya semua support saya untuk meneruskan niat saya, cita-cita saya untuk menyambung pelajaran dalam jurusan undang-undang ni. Even though diorang tahu yang jurusan ni bukanlah, orang kata taklah semudah mana kan. Jadi saya syukurlah saya dapat full support daripada parents, family yang lain juga. Kalau tak keberatan, Syira boleh share tak? Ayah kerja sebagai apa? Ayah saya seorang guru dan ibu saya seorang pekerja swasta. Oh, okay. Jadi tak ada kaitan dengan undang-undang langsung lah kan? Family saya memang tak ada yang menjadi lawyer so far. So saya berharap macam saya akan jadi pencetus lah dalam family saya. Family besar pun, family sepupu ke apa, tak ada yang lawyer pun? Belum ada lagi? Sepupu jauh ada sebenarnya tapi tak rapat kan. Jadi apa sebenarnya yang menyebabkan orang kata apa, okay, macam saya lah, contoh lah kan, saya start terdetik nak jadi peguam ni masa saya tingkatan 3. Okay, kenapa tingkatan 3? Masa tu zaman saya tu SRP lah kan, SRP zaman tu belum ada PMR apa semua kan. SRP masa tu saya ingat lagi masa form 3 saya fikir okay, form 4 nanti saya kena pilih jurusan apa. Jadi 3 jurusan lah zaman saya tu dulu, account, science dengan arts, dengan sastra kan. Saya tak minat matematik, memang langsung tak minat matematik. Bila tengok nombor je saya pening. So bila masuk masa form 3 tu, lepas SRP tu, saya duduk terfikir, kalau misalnya kata saya masuk account, saya kena tengok nombor. Account masa tu kena ambil accounting dan juga kena ambil maths. Saya memang benci, memang tak suka matematik. Jadi saya fikir kalau ambil account tak boleh kan. Betul, kalau ambil science, definitely science pun memang bukan orang kata jiwa saya lah kan. Dan saya tengok option yang ada adalah sastra lah. Sastra pada masa tu, masa form 4, kebetulan tak ramai yang nak ambil sastra. Masa zaman saya tu ada satu kelas saja yang ditawarkan untuk buat sastra tu. Lebih kurang ada 40, tak sampai 40, 30 lebih je student. Dan daripada 30 lebih student tu, ni just nak cerita, nak recap balik lah pengalaman tu kan. Ada 6 orang je lelaki, yang lain semua perempuan. Jadi dalam kelas saya tu ada 6 orang lelaki, 6 orang lelaki yang memang kami semua dah berpakat ambil bidang sastra tu. Dan daripada ke-6 ni 5 orang yang masuk jurusan undang-undang. Boleh bayangkan tak 5 orang yang masuk jurusan undang-undang dan 5 ni tak silap saya 5 pergi ke UIA. Sama, memang kita orang dah berpakat dah masuk ke matrikulasi di UIA tu sebab daripada awal lagi tu memang kita orang dah berbincang sesama kami lah kan. Jadi alhamdulillah lah, orang kata semua dapat meneruskan pengajian dalam bidang undang-undang dan yang kekal menjadi peguam tu sekarang ni tinggal 2 orang je. Daripada 5 orang tu tinggal 2 orang je. Yang lagi 3 tu dah tak jadi peguam lah. Dia dah start buat bisnes lain dan sebagainya lah. Okay, so apa yang saya nak ceritakan kat sini, kalau ada di kalangan adik-adik ataupun anak-anak, yang saya panggil anak-anak lah kan, anak-anak yang berada dalam dilema lah macam saya. Mungkin sekarang ni belum lagi memilih jurusan apa untuk masuk ke tingkatan 4 nanti. Baru masuk tingkatan 3, lepas ni nak kena, tak tahulah sekarang ni sistem macam mana, mungkin berbeza lah kot dengan sistem kami dulu kan. Jadi mungkin tingkatan 4 tu baru nak menentukan jurusan apa yang kita nak pilih kan. Jadi sebenarnya bidang undang-undang ni banyak cabangnya. So jangan salah faham. Bila orang fikir ambil law ni, kebanyakan orang fikir ambil law ni jadi lawyer, jadi magistrate, jadi hakim, tu je. Kan, sebenarnya bidang tu lagi luas. Betul tak Syira kan? So sebab macam kita belajar sekarang ni, even kalau misalnya kata kita dah ada law degree sekalipun, kita nak masuk ke PTD, pegawai tadbir dan diplomatik, katalah lepas ni kita nak keluar, nak join PTD, nak join servis kan, boleh, tak ada masalah. Kalau misalnya kata kita nak buat, kita nak join servis dalam kerajaan kan, even dalam polis, dalam tentera dan sebagainya pun boleh, tak ada masalah. Sebab bidang undang-undang ni semua cabang ada memerlukan orang yang mempunyai degree dalam bidang undang-undang. So tak dinafikan, memang quite open lah, benda tu quite open.
Okey, dan macam yang Syira beritahu tadi, sebenarnya budak-budak zaman sekarang ni kita nak menarik minat dia orang tu agak susah. Sebab dia orang fikir bila belajar something yang macam related to arts, macam law ni memang related to arts, yang banyak membaca dan sebagainya kan. Jadi dia orang rasa macam benda tu membosankan. Sebenarnya tidak. Okey, so relate pada apa yang saya ceritakan tadi. Okey, selama Syira selama 3 tahun lah jadi menjadi pelajar jurusan undang-undang ni kan. Okey, apa yang sebenarnya Syira belajar daripada mula-mula tahun pertama tu sampailah ke sekarang ni? Mungkin apa yang Syira boleh kongsikan tu daripada apa yang Syira dah belajar tu, mungkin Syira boleh ceritakan pada adik-adik yang tengah tengok sekarang. Okay, silakan. Okay, macam saya sebagai pelajar lepasan STPM, memang orang kata zero background lah, zero law background. Memang tak tahu langsung pasal background, pasal law ni. Macam term-term law memang tak tahu langsung. So, tapi memang minat nak sambung law. Jadi, okay, saya pun memilih jurusan law di Universiti Malaya dan semasa saya berada di tahun pertama memang agak, orang kata apa, agak tough lah bagi saya nak catch up everything, nak faham orang kata apa, legal jargon semua tu. Memang agak tough untuk saya dan saya kena put extra effort lah untuk nak faham, nak biasakan diri dengan term-term tersebut kan. Jadi okay, masa first year tu memang adalah few subjek macam contract, tort, contohnya lah subjek yang masa first year tu. Mungkin diorang yang baru pertama kali dengar ni, tort tu apa? T-O-R-T. So tort mungkin tu, Syira boleh cerita sikit apa benda tort tu. Alright, okay. Tort tu contohnya macam, contohnya kesalahan macam orang trespass land orang. Jadi adalah law dia, adalah remedy dia juga kat situ, adalah damages dia juga kat situ. Jadi itu antaranya lah. Contoh, dan lagi satu tort ni juga berkenaan macam contohnya kita pukul orang. Okay, kita pukul orang, okay, macam mana orang kata apa? Okay, apa damages yang kita boleh dapat daripada isu tersebut. Damages tu senang cerita kalau nak faham kat sini ganti rugi lah. Yes, ganti rugi. Itu dalam bahasa Melayu dia. Alright. Okay, jadi masa first year agak struggle untuk saya dan bila masuk second year tu saya dah mula macam okay, saya dah boleh follow lah the flow. Saya dah boleh biasakan diri dengan term-term semua, dah tahu dah macam mana nak jawab dalam exam tu, structure essay apa semua tu kan. Okay, tapi sebenarnya kalau ikutkan sampai saya dah tahun ketiga ni, macam orang kata law ni susah, macam Cik Aizat cakap tadi, sebenarnya law ni tak adalah susah sangat sebab dia memerlukan pembacaan yang banyak. Kan? Dan seseorang tu kena rajin membaca sebenarnya. Kalau dia tak rajin, tak minat, memang susah dia nak go dengan course law ni sebenarnya. Dan lagi satu, saya rasa masa second year tu, okay, saya dah boleh follow the flow, saya dah boleh adapt dah. And then kalau okay, masuk third year ni ada cabaran lain pula. Tambah-tambah lagi musim-musim COVID ni. Musim-musim COVID ni kami semua terpaksa buat online learning. Jadi cabarannya kat sini macam mungkin lah ada kawan-kawan saya mungkin menghadapi masalah dari segi talian internet. Macam mana nak join online class kalau internet lemah kan. Macam ada juga kawan-kawan saya yang mungkin tak ada laptop ke. So itu kepayahan orang lain lah, tapi macam saya alhamdulillah lah, saya so far tak ada masalah dengan online learning. Cumanya mungkin masalah dari segi macam bila kita online learning, kita akan rasa macam orang kata terkejar-kejar masa. Nak settlekan hal ini, nak settlekan hal itu. Lagi-lagi bila kita online learning kat rumah. Tu cabaran juga lah bila gangguan daripada benda-benda lain pula kan. Dengan gangguan benda-benda lain lagi, kadang-kadang bunyi bising. Dengan kadang-kadang line internet tak berapa elok. So itu antara cabarannya lah. Okay, jadi cabaran yang lain mungkin ada beberapa cabaran lain mungkin dari segi subjek lah. Biasalah subjek-subjek yang susah, kita susah nak faham semua. Tapi kita sendiri sebagai student kena put extra effort lah untuk lebih rajin untuk study, untuk tanya kita punya lecturer macam mana
macam mana nak settlekan sesuatu isu tu, satu soalan tu macam mana kita nak selesaikan. Kita kena rajinkan diri lah, dekatkan dengan lecturer. Okay. Itu antara Daripada apa yang Syira ceritakan tadi tu kan, sebab ada juga parents yang berfikiran bahawa nak belajar undang-undang ni tak payah lebih bagus belajar dekat overseas. Katalah dia nak hantar anak dia pergi UK, pergi Australia dan sebagainya kan. Okay, pandangan Syira kat situ macam mana pula? Mungkin Syira boleh orang kata apa, bagi pencerahan sikit. Adakah belajar law ni sesuai belajar dalam negara yang dekat UM ke, UKM ke, UIA ke, UiTM ke, ataupun kita elok hantar anak kita abroad, belajar dekat luar negara? So pandangan Syira macam mana? Pada pandangan saya bagi saya tak kisahlah belajar di luar negara atau di dalam negara, tapi kalau kita nak jadi lawyer dalam Malaysia, saya sarankan lebih baik ambil jurusan undang-undang ni dalam mana-mana universiti kat Malaysia. Sebab satunya kita dapat jimatkan kos kita nak ambil exam CLP tu. Okey, contohnya bagi mereka yang sambung study law dekat luar negara, kalau diorang nak jadi lawyer dekat Malaysia, diorang terpaksa ambil exam CLP tu. Dah kena keluarkan kos lagi. Yang mana susah nak lepas sebenarnya. Yes, dan exam CLP tu berdasarkan pengalaman saya lah, saya tanya kawan-kawan sekeliling kan yang pernah ambil CLP tu, memang diorang kata susah nak lepas. Jadi saya rasa buat adik-adik yang mana nak jadi lawyer dekat Malaysia, saya rasa saya sarankan lebih baik sambung belajar ambil jurusan undang-undang ni di universiti awam kat Malaysia, lagi bagus sebenarnya. Kesempatan lagi bagus kan. So itulah jadi jangan tak payah buang duit lah nak hantar nak jauh-jauh belajar kat UIA ke kan. Saya mestilah promote UIA, universiti saya kan. Belajar kat UM ke tak kisahlah mana-mana pun as long as kita belajar kat lokal. Jadi kita tak payah nak buat CLP CLP ni sebenarnya bila mereka yang belajar ambil kos undang-undang di luar negara, bila balik Malaysia dia nak practice law dekat Malaysia, nak jadi peguam dekat Malaysia, dia kena buat CLP kan. Jadi itu adalah satu perkara yang bagi saya amat mencabarlah sebab CLP ni memang susah. Susah nak lepas dan ada yang orang yang saya kenal sampai 3 kali ambil CLP tak lepas-lepas sampai ke sekarang. Lala dia kerja dengan saya juga. Dia kerja terpaksa juga kerja dengan saya kan. So itulah macam agak orang kata apa mustahil sebenarnya untuk kita orang kata apa nak berjaya dalam CLP tu dengan mudah lah kan. Jadi itu yang kena extra effort yang kita perlu tambah lah untuk kita punya ni kan. Okay, Syira dah buat attachment lebih kurang 3 minggu. Okay. Daripada apa yang Syira dah belajar melalui attachment tu, apa yang Syira rasakan orang kata apa cabaran lah cabaran bergelar seorang graduan nanti. Sekarang ni baru third year kan, next year dah masuk fourth year kan, dah masuk final year kan. So bila dah graduate nanti, bila Syira buat attachment sekarang ni, Syira nampak tu macam mana? Cabaran yang mungkin Syira akan tempuhi selepas Syira dah bergelar seorang graduan dan nak praktis sebagai seorang peguam pula nanti. Saya rasa cabaran after grad tu lagi tinggi, lagi banyak sebenarnya. Sebab kalau kita lihat sekarang kat Malaysia pun dah ramai student lepasan ijazah degree ni. Jadi kat luar sana kita akan bersaing dengan orang-orang yang lebih hebat. Jadi macam mana kita nak letakkan diri kita tu orang kata apa? Setanding dengan mereka-mereka yang hebat ni. Macam mana? Dan cabarannya juga macam mana kita nak memenuhi keperluan semasa ni. Okey. Dan macam mana saya nak cakap cabaran tu mungkin dari segi macam mana kita nak hadapi dunia luar, nak hadap klien apa semua yang pelbagai kerenah. Dan dari situ kita kena kuatkan mental dan fizikal kita. Kita kena lebih banyak kita kena perbanyakkan experience lah untuk nak hadap dunia realiti ni. Sebab apa yang kita belajar dengan apa yang kita praktiskan, kalau ikutkan benda yang berbeza. Sebab apa yang kita belajar tu teori semata-mata dan apa yang kita praktiskan tu adalah perkara yang sebenar. Dan dan cabaran yang itu lagi tinggi. Kita akan berurusan dengan macam-macam orang, macam-macam kerenah. Dan dekat situlah kita kena kuatkan kita punya mental dengan fizikal untuk jadi seorang peguam ni sebenarnya. Itu cabarannya. So rasa-rasanya bila dah ambil jurusan undang-undang ni, adakah Syira rasa Syira di jurusan yang betul?
bila Syed cakap tadi tu kan bila dah go through, dah masuk third year sekarang ni, lepas tu dah buat attachment dengan firm saya, so Syira rasa macam kalau tahu macam ni lah keadaannya, aku sumpah tak nak ambil law. Adakah Syira rasa macam tu sekarang ni? Sebab saya suka nak katakan yang saya dah berada di jurusan yang betul apa, sebab saya memang minat saya memang nak jadi seorang peguam. Jadi saya anggap cabaran ni semua sebagai sebagai satu peluang untuk saya belajar dengan lebih lagi. Macam mana kita nak handle segala cabaran yang ada ni. Okay? And then macam mana, maksudnya macam mana saya tak adalah rasa macam saya ni tak layak kot nak nak ambil jurusan undang-undang ni lepas dah ikut attachment ni, macam susah. Saya tak fikir macam tu. Saya positif lah sebab saya berpegang kepada satu ayat. Satu ayat ni, once you have start, you have to finish it. Okay, bila kita dah mula satu, kita kena settlekan, kita kena selesaikan dia. Jadi saya berpegang kepada ayat tu. Saya dah masuk bidang undang-undang ni, jadi saya tak nak berfikiran macam saya dah salah pilih jurusan macam tak boleh lah buat jurusan. Saya tak nak berfikiran macam tu. Saya akan tetap stay positif yang saya mampu hadapi semua cabaran-cabaran ni. Jadi kesimpulan saya tak kata yang saya dah tersalah pilih jurusan ke apa, sebab ini minat saya. Jadi minat saya kena teruskan juga. Apa yang saya dah buat ni saya kena teruskan juga. Bagus, syabas. Okay, tahniah saya ucapkan. Okay. So dalam bidang undang-undang ni, macam yang kita dah terangkan daripada awal tadi, kalau adik-adik anak-anak yang ingin mencubakan diri dalam bidang undang-undang, nak ambil degree law ni, yang paling penting sekali adalah minat. Okay. So bukan kerana mak ayah kita suruh, bukan kerana kawan-kawan kita ke, kita sendiri yang minat nak buat benda tu. Tak kisahlah bidang apa-apa pun sama je sebenarnya. Kalau kita dipaksa untuk membuat suatu perkara yang mana kita tak minat dengan benda tu, susah kita nak berjaya dalam bidang tu sebenarnya, kan? Jadi passion, minat tu yang paling utama. Okay. Dan bagi saya, kalau tuan-tuan perempuan ada anak-anak yang mungkin tak meminati bidang ni, tapi tuan-tuan perempuan nak paksa juga dia untuk buat juga law ni, sebab tengok mungkin Coach Isaac ni macam best jadi lawyer kan, aku nak suruh anak aku jadi lawyer lah. Jangan. Kita jangan paksa anak-anak kita pastikan yang anak kita ni memang betul-betul minat dalam bidang tu, baru suruh dia proceed. Kalau dia tak berapa minat, dia tak tahu, okay, bawa dia datang jumpa orang yang memang dalam bidang tu. Contoh macam malam ni lah, kita dah terangkan kan. So anak-anak yang mungkin masih lagi dalam dilema nak pilih bidang apa, katalah tuan-tuan perempuan ada anak yang lebih kurang sebaya dengan anak saya kan, di tingkatan 5 tahun ni, nak ambil SPM. Okay, so nanti masa lepas SPM nanti mungkin kita dah beritahu dengan dia, okay, bidang ni macam ni, bidang ni macam ni, tapi dia masih lagi tak nampak. Okay, apa yang saya syorkan, okay, bawa dia datang jumpa orang yang memang pakar dalam bidang tu. Contohlah, katalah anak-anak tuan perempuan ni mungkin di dalam dilema nak memilih bidang accounting dan juga bidang kepeguaman, bidang law sebagai contoh kan. Jadi bawa dia datang jumpa saya sekolahkan dia dulu. Saya ceritakan dengan dia, okay, saya bawa tunjuk firm saya macam mana kerja-kerja yang kita buat, kan, bidang conveyancing ni apa benda dia akan belajar sebagainya, supaya dia nampak, dia terbuka mata dia, okay, sebenarnya lawyer kerja dia macam ni, okay. Itu yang cerita lawyer yang buat conveyancing macam saya, tak cerita lawyer yang jadi litigator lagi, yang buat kes-kes mahkamah dan sebagainya. So yang tu mungkin saya kena tumpangkan sekejap, bawa dengan partner saya Salih lah, sebab Salih ialah seorang litigator, partner saya. Nama firm saya Salih and Isaac kan. Salih tu partner saya, dia buat litigation, so dia pergi ke mahkamah. Jadi mungkin boleh ikut Cik Salih kita ni pergi ke mahkamah, tengok macam mana keadaan kat mahkamah apa semua kan. Bagi dia rasa, dan biar minat tu datang sendiri kat dia. Bukan kerana kita suruh dia buat benda tu, kita paksa dia suruh buat benda tu, dia terpaksa buat benda tu. Okay, jadi itu yang paling penting lah. Jadi daripada apa yang saya cuba terangkan kat sini, saya sendiri pun memberi kebebasan kepada anak saya. Saya tanya dengan dia, okay, awak dah tengok daddy kerja macam mana, awak dah nampak apa yang daddy buat, okay, so sekarang ni terpulang pada awak, nak ikut macam mana daddy buat ke ataupun awak nak buat benda lain kan. Saya bagi kebebasan pada dia.
Okay, jadi pokok pangkalnya minat tu paling penting. Okay. Lepas tu saya nak nasihatkan juga, okay, anak-anak yang nak buat jurusan undang-undang, okay, memang tidak boleh tidak English memang kena power lah. So dalam subjek English ni, sebab masa di UIA, okay, saya belajar di UIA dulu memang medium dia digunakan adalah bahasa Inggeris lah. Daripada mula matrik lagi sampailah ke final year tu memang kita belajar dalam bahasa Inggeris, buku-buku rujukan apa semua dalam bahasa Inggeris. Dan saya percaya kat UM pun sama kan, Syira kan? Sama. Sama je. So kebanyakan universiti menggunakan medium bahasa pengantar dia dalam bahasa Inggeris, dan perlu mahir dalam penggunaan penguasaan bahasa Inggeris lah. Dan juga subjek yang saya percaya ramai juga yang tak berapa minat, subjek sejarah. Sejarah ni memang saya minat. Dulu bab sejarah ni memang orang kata memang minat saya lah. Bila belajar subjek sejarah ni memang saya suka. Jadi those yang nak belajar law ni dia kena power dalam BM, dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Inggeris, dalam subjek sejarah, dan dia kena banyakkan membaca lah. Dia kena minat membaca. Okay? Sebab memang kita kena selalu bahan bahan rujukan yang ada kat library dan sebagainya tu kan, kita kena tengok banyak case law gitu. Dan kita perlu imagine, kita kena banyak menggunakan imajinasi. Contohlah nak bagi memudahkan faham, lecturer mengajar kat depan kan, dia cerita benda-benda semua kan. Okey, kalau kita tak imagine diri kita berada dalam situasi macam tu, kita susah nak tangkap. So maknanya contoh macam sekarang ni kan, okey, cerita pasal thought, macam tadi Syira dah beritahu pasal thought kan, okey. Ada kes-kes yang melibatkan accident dan sebagainya kan. So bila accident, okey, macam ni ada injury dan sebagainya kan. So kita kena bayangkan kita berada dalam situasi yang kita yang kena langgar. So kita yang kena langgar, kita injek kat sini, injek kat situ, patah sana, patah sini kan. So kita kena bayangkan keadaan kita menjadi mangsa ketika kejadian tu. Barulah kita boleh tangkap apa yang sebenarnya cuba disampaikan oleh pensyarah kita ke depan tu. Dan attachment ni macam yang Syira tengah buat dengan saya ni, kalau boleh setiap cuti semester ataupun setiap cuti yang panjang, galakkan anak-anak kita buat attachment. Sebenarnya attachment ni ada dua. Satu yang kita buat inisiatif kita sendiri yang nak buat attachment tu. Satu lagi yang diwajibkan oleh fakulti lah. Okay, macam Syira datang sekarang ni, yang tu diwajibkan oleh fakulti dia kan. So macam kita ada masa, anak kita daripada buang masa cuti semester break mungkin sebulan kan, tak ada buat apa-apa kat rumah, kita galakkan dia pergi buat attachment. Dan saya pun menggalakkan, kalau katalah ada di kalangan anak tuan-tuan perempuan yang belajar undang-undang yang nak buat attachment dengan firm saya, boleh hantar resume, insyaAllah saya akan pertimbangkan lah. Saya akan pertimbangkan dan saya akan cuba luangkan masa untuk didik, untuk ajar anak tuan-tuan perempuan semualah. Yang mana yang tengah belajar ambil undang-undang sekarang ni, yang nak buat attachment masa time cuti semester dan sebagainya, saya ala-alukan, boleh hantar resume kepada saya. Tapi tak adalah kalau ada 5 orang yang hantar 5-5 saya nak ambil kan. Saya mungkin pilih salah seorang je lah. Syira ni salah seorang daripada yang bertuah lah, saya pilih dia kan. So tak tahulah apa yang menyebabkan dia pilih, mungkin firm saya dekat dengan rumah dia kot, sebab tu dia pilih firm saya kan. So kebetulan tempat saya ada kosong, jadi saya ambil dia lah untuk buat attachment dekat firma saya. Okay. Alright, kejap saya tengok ada komen-komen yang masuk ni. Sorry lah saya tak sempat nak tegur. Fakar Zirul, terima kasih. Waalaikumsalam Fakar Zirul, selamat raya. Okay. Tuan Alata pun ada. Waalaikumsalam. Terima kasih Tuan Alata, join kita. Cik Rashid pun ada. Waalaikumsalam Cik Rashid. Okay. Ni semua orang yang setia. Tiap kali saya buat live mesti tengok. Okay, terima kasih banyak-banyak. Ni penyokong-penyokong saya ni. Penyokong-penyokong setia ni. Peminat setia saya. Okay. Jadi untuk dah berapa minit dah? Lebih kurang 45 minit dah kita bersiaran secara live pada malam ni. Ada lagi soalan ni Syira? Jangan orang kata apa nak balik dulu. Tunggu kejap. Ada lagi soalan saya nak tanya ni. Okey, saranan Syira kepada adik-adik lepasan SPM ataupun STPM yang berminat nak sambung belajar dalam jurusan undang ni. Okey, apa sebenarnya yang Syira boleh bagi nasihat dan juga saranan kepada mereka? Silakan. Okey, apa yang saya boleh sarankan kepada adik-adik yang ada niat nak sambung degree dalam ataupun nak sambung belajar dalam jurusan undang-undang ni lah. Okey, yang pertama sekali paling penting kena ada minat. Okey, bila kita ada minat tu, jadi kita akan rasa semangat nak belajar sesuatu perkara tu. Okey, yang kedua kita mesti macam Cik Isaac cakap tadi, kita kena rajin membaca sebab bila kita belajar undang-undang ni memang boleh katakan 100% memang membaca je. Jadi kalau kita tak ada minat membaca, macam mana kita nak
sambung macam mana kita nak belajar undang-undang ni, macam mana nak datang je minat suka ambil jurusan ni. Jadi kita kena ada minat membaca juga, and kita kena rajin berusaha, sebab bagi saya faktor-faktor ni juga yang akan menentukan kejayaan adik-adik ni semualah dalam pelajaran. Dan adik-adik juga kena menjadi seorang yang adik-adik kena memberi komitmen yang tinggi terhadap kerja sebenarnya. Itu yang paling penting, sebab bila kita dah sambung belajar, terutamanya di peringkat degree, memang akan orang kata memang jadual tu memang pack, banyak kerja dengan hal-hal lain lagi. Kalau duduk kat college dengan hal-hal college lagi, dengan hal belajar lagi. Jadi adik-adik kalau diberikan sesuatu tugasan tu, mesti buat, okay? Jangan bertangguh. Alright. Kiranya senang cerita kena committed lah dengan sesuatu kerja tu, beri komitmen yang tinggi, okay? Alright. Dan macam saya cakap tadi, yang paling penting kena ada minat lah untuk sambung jurusan undang-undang ni. Jangan sebabkan terpaksa, sebab bagi saya kadang-kadang ada juga kawan-kawan saya yang memilih jurusan undang-undang ni sebabkan terpaksa, end up result tak berapa, macam tu. Jadi sebenarnya minat tu adalah penentu kejayaan kita juga sebenarnya, sebab kita akan jadi lebih semangat nak belajar. Okay. Dan saya juga boleh ceritakan, kongsikan sikit macam mana flow untuk adik-adik yang lepasan SPM ke, lepasan STPM ke nak sambung bidang jurusan undang-undang ni. Okay, kalau yang kalau yang dari SPM tu, adik-adik boleh sambung ke peringkat asasi ataupun A-level. Kalau asasi contohnya boleh ambil di UIA ataupun boleh ambil di UiTM, okay, dalam bidang perundangan. Dan kalau itu yang kalau adik-adik sambung ke peringkat asasi, tapi adik-adik juga boleh sambung ke peringkat matrik dan ke peringkat STPM untuk seterusnya ambil degree dalam bidang perundangan. Okay. Dan seterusnya kalau adik-adik yang berada di tingkatan 6 yang nak sambung ijazah perundangan ni, adik-adik mestilah dari aliran sastra dan perlu memenuhi requirement yang diperlukan oleh universiti. Okey, contohnya kalau UM memerlukan pointer 3.3 ke atas, baru boleh layaklah untuk mendaftarkan diri kita untuk ambil bidang perundangan di Universiti Malaya ni. Dan sebenarnya lain-lain universiti mempunyai lain-lain requirement, dan adik-adik kena tengoklah requirement untuk setiap universiti tu. Itu yang dari STPM. Dari matrik pun sama juga. Matrik biasanya macam dari UM, macam di UM biasanya akan ambil matrik yang dari jurusan accounting. Dan ada pointer yang diperlukan lah oleh pihak Fakulti Undang-Undang UM. So macam dos yang daripada UiTM, macam awak kata tadi apa, asasi Asasi UiTM. Asasi UiTM, tak semestinya dia akan further buat degree di UiTM semata-mata kan, dia boleh masuk ke UM. Selain daripada tu, universiti mana lagi yang dia boleh pergi daripada asasi tu? Untuk yang asasi UiTM ya? Sebenarnya dekat asasi UiTM, asasi law UiTM ada dua course sebenarnya. Satu course yang memang after asasi UiTM tu memang akan terus pergi ke UiTM, dan ada lagi satu course tu akan student yang daripada asasi UiTM, yang course itu akan boleh pilih lah mana-mana universiti awam yang ada dekat Malaysia ni. Okay, contohnya kalau adik-adik pilih yang ada lagi satu option tu kan, yang mana boleh pilih mana-mana universiti awam kat Malaysia ni. Jadi adik-adik sama ada boleh pilih UIA ke, UM ke, UKM ke, Uniza ke, mana-mana universiti awam yang ada. Sebab itulah pentingnya masa adik-adik pilih UPU tu untuk adik-adik research course ni macam mana, course yang ni macam mana, yang ni pergi ke mana akhirnya. Itu yang penting sebenarnya. Sebab takut adik-adik yang mungkin ada cita-cita lah nak sambung ke UM, tapi dia tersalah pilih course yang course tu hanya boleh pergi ke UiTM. Jadi kena research lah. Okay, terima kasih banyak-banyak atas perkongsian Syira. Jadi selama apa yang kita dah kata apa dengar ni,
perkongsian yang dah disampaikan oleh Syira tadi. Saya harap ramai yang dah terbuka matanya, dah dapat buat keputusan, yang mungkin masih lagi berada dalam keadaan dilema sebelum ni. Selepas dengar apa yang Syira kongsikan, apa yang saya dah terangkan tadi tu, alhamdulillah dia dapat lah orang kata apa, memberi sedikit insight lah kepada mereka kan. Jadi saya ucapkan ribuan terima kasih lah pada Syira, walaupun dalam keadaan yang orang kata apa, short notice lah kita beritahu tentang nak live pada malam ni, tiba-tiba je cakap, Syira malam ni awak mesti live dengan saya kan, awak tak ada option lah, awak kena ikut lah kan. Terpaksa lah kan dengan cakap bos tu lah. Okay, jadi terima kasih banyak-banyak, saya mengenai hargai masa awak, dan saya ucapkan selamat maju jaya pada awak. Teruskan belajar sampai bila-bila. Even though nanti bila kita dah bergelar seorang peguam pun, kita masih lagi perlu belajar kan. Kita kena belajar daripada rakan-rakan peguam yang lain, kita belajar daripada orang kata apa, klien-klien kita. So dalam keadaan saya sekarang ni pun dah 18 tahun praktis pun, saya masih belajar lagi. Saya masih belajar dan saya masih lagi menimba pengalaman tu kan. Dan satu lagi nasihat saya, jangan kedekut. Jangan kedekut dari segi knowledge yang kita ada, ilmu yang kita ada, kita perlu sampaikan kepada orang lain. Jadi saya harap Syira tak serik, jangan serik bersama-sama dengan saya dalam rancangan live macam ni. Manalah tahu lepas ni dah habis je attachment tu, ada rezeki nanti mungkin kita boleh buat live lagi, mungkin topik-topik yang berbeza pula selepas tu kan. So insyaAllah kalau ada rezeki tu nanti kita akan jemput Syira lagi. Itu pun kalau Syira ada masa lepas ni dah start kelas balik dan sebagainya tu, kalau ada peluang tu bolehlah kita udara secara live akan datang nanti. Okay? So itu sajalah perkongsian kita pada malam ni. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang menonton, dan sekali lagi ucapkan terima kasih kepada Syira kerana sudi bersama-sama kita pada malam ni. Okay, dan insyaAllah di lain masa kita akan buat lagi rancangan FB Live bersama-sama di page hartanah anda. Dan saya doakan agar ibu bapa yang punya anak-anak yang masih lagi di bangku sekolah, pastikan yang anak-anak kita ni menyambung pelajaran mereka dalam bidang yang mereka minati, dan kita bagilah peluang kepada mereka untuk mereka menentukan nasib dan masa depan mereka sendiri, insyaAllah. Okay, so itu saja daripada saya. Okay, ada apa-apa lagi Syira nak cakap? Rasanya tak ada, tapi saya nak ucapkan selamat maju jaya kepada adik-adik yang berada di tingkatan 5 dan tingkatan 6. Semoga cita-cita yang ada sekarang ni akan tercapai satu hari nanti, dan pilihlah bidang yang yang dekat dengan hati adik-adik semua. Okay, alright. Okay, terima kasih banyak-banyak. Okay, so itu saja perkongsian kita pada malam ni. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye-bye.